الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا وسدد لساننا واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan dan puan santri jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita nampakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik, hidayah serta inayah dan pertolongannya kita dapat menunaikan sembahyang fardu maghrib secara berjamaah. Kita berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan sehingga kita dapat istiqamah dalam mendekatkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan sampailah ke akhir hayat kita, insya-Allah. Kita masih lagi bincangkan dalam pengajian tasawuf, iaitu salah satu daripada ilmu yang dituntut secara fardu ain, yang wajib dituntut oleh setiap mukallaf. Kitab kita ialah Idaman Penuntut. Bab yang kita bincang sekarang ni ialah bab yang kedua pada menyatakan sangat loba atas berkata-kata. Kalau kita kata cakap-cakap kita ni ialah mulut celupa, ya, mulut celupa, ataupun orang sekarang kata mulut laser. Cakap je kerja dia, ya. Tapi nak bercakap itu, apakah unsur-unsur yang diperkatakan itu yang penting. Ya, bukannya kata asalkan banyak cakap tak boleh, ya. Tapi apakah unsur-unsur yang diperkatakan itu? Ya, kalau apa yang diperkatakan itu baik, tak apalah cakaplah banyak-banyak pun. Ya, berbentuk nasihat ke, berbentuk panduan ke, ataupun sebagainya. Ya, tapi kalau cakap-cakap itu tidak baik, walaupun sepatah pun tak boleh dikeluarkan. Ya. Baik, kita sambung kitab Jawi saya ni muka surat 78. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal bir wal birru yahdi ilal jannah wa ma zala ar-rajul yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar wa ma zala al-'abdu yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba." Artinya hadis riwayat Asy-Syaikhan. Artinya lazimkan oleh kamu akan benar, ataupun biasakanlah bercakap benar, ataupun biasakanlah melakukan perkara-perkara yang benar. Ya, tapi dekat sini dia khusus kepada bercakaplah. Biasakanlah bercakap yang benar. Kerana benar itu menyampaikan ia kepada kebaikan ataupun kebajikan. Bila benar membawa kepada kebajikan.
dan kebajikan menyampaikan ia kepada syurga. Jadi orang yang cakap yang baik, ya, orang yang melazimkan ataupun orang yang membiasakan cakap baik, ya, cakap benar ini, dia adalah membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kepada syurga. Jadi dia punya qadiyah kubra dia, kalau kita belajar mantik lah, ya, orang yang melazimkan bercakap benar, ya, iaitu orang yang menjadi ahli syurga, ya. Dan sentiasa seorang laki-laki itu ataupun seorang perempuan, biasanya kalau disebut laki-laki dia termasuk perempuan lah, ya, dan sentiasalah seorang laki-laki itu benar dan bersungguh-sungguh ia akan benar hingga ditulis akan dia pada sisi Allah yang banyak benar. Maknanya kalau sekiranya seseorang itu memang sentiasa melazimkan bercakap benar, sampaikan tercatat di sisi Allah, orang ni orang yang benar, ya. Si fulan ni orang yang benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sama lah macam kita, tuan-tuan, macam kita ni, katakanlah ada di antara kawan-kawan kita yang suka cakap benar, jadi kalau ada orang menyampaikan kepada kita apa-apa berita, kita kata siapa yang cakap, siapa yang cakap, kita kata si Syanu cakap. Kalau Syanu tu aku percaya, itu maknanya Allah dah catat orang ini tergolong daripada orang yang benar, ya. Kalau dia cakap, dia cakap aku percayalah, kan. Okey. Dan jauhkan oleh kamu akan diri kamu akan berdusta ataupun cakap-cakap yang tak betul, cakap merepek-repek ke, cakap tak betul ke, ataupun cakap-cakap bohong ke, ataupun sebagainya. Kerana berdusta itu menyampaikan kepada jahat, seperti keluar daripada taat. Jadi berdusta itu membawa kepada kejahatan, membawa kepada kejahatan. Dan jahat itu ataupun kejahatan itu menyampaikan ia kepada api neraka. Na'udzubillah. Cakap bohong membawa kepada kejahatan, dan kejahatan itu membawa kepada neraka. Jadi maknanya orang yang bercakap bohong masuk neraka. Na'udzubillah. Lepas tu sambungan macam tadi juga, dan sentiasalah hamba itu bersungguh-sungguh pada berdusta. Dia cakap ni kalau tak campur bohong ni, memang kalau lauk tu tak ada asam, tak ada garam, tawar. Cakap tu mesti dicampur sikit bohong sikit tu, baru sedap. Macam kita punya lauk tu ada asam, ada garam, baru sedap. Jadi maknanya bagi orang yang suka berbohong ni, asam garam cakap dia tu iaitu berdusta, bohong. Baru dia sedap, baru cerita tu sedap. Kita pun dengar sedap, tuan-tuan. Kita dengar pun sedap. Ini kempen Belah Raya dah habis dah. Kita dengar kalau yang cakap tu bohong tu sedap, tuan-tuan. Kalau dia cakap lurus je tu, tak sedap lah. Kita kata tak ada lah dia cakap, kata. Nampak, tuan-tuan, sampai kita pun suka yang bohong tu. Allahu Akbar. Jangan sampai begitu, tuan-tuan. Orang tu nak cakap bohong, cakaplah. Tapi jangan sampai kita pula sekongkol, kita suka pula. Seronok dah dengar dia cakap. Lebih lagi kalau fitnah orang ke apa, tuduh orang begitu gini dan sebagainya. Jadi Nabi kata, dan sentiasalah hamba itu bersungguh-sungguh pada berdusta hingga ditulis akan dia pada sisi Allah Ta'ala yang banyak dusta. Sampai Allah Ta'ala cop dia ni. Cop dia ni sebagai pendusta. Tadi Allah cop dia sebagai orang yang benar.
Ya, ini pula Allah cop dia sebagai orang yang berdusta. Jadi maknanya samalah macam kita juga. Ya, macam kita tuan-tuan. Ada orang menyampaikan kita berita, ya. Kita kata siapa yang cakap? Kita kata Syanu cakap. Kalau Syanu tu cakap, aku satu pun aku tak percaya. Itu maknanya Allah dah cop dari bohong tu, pembohong. Ya. Janganlah sampai kita pula tuan-tuan nanti satu masa nanti siapa cakap tu Syanu dia, aku tak percaya langsung. Kadang-kadang kita cakap betul tu, tapi oleh kerana dah biasa cakap bohong, sampai Allah pun dah cop kita membohong. Walaupun kita cakap betul, orang tak percayalah. Ini adalah orang Melayu buat cerita tuan-tuan ni. Kalau dalam kitab-kitab lama dulu, memang banyaklah cerita ni, cerita pembohong ni. Ya, salah satu daripadanya, dia ni suka bohong. Ya, bila lengang-lengang tu kat rumah tu, dia pun menjerit tuan-tuan, pencuri. Ada orang pun kejar-kejar datang untuk tolong. Ya, datang tak ada pencuri tuan-tuan. Orang marahlah. Besok lama sikit dia pun menjerit lagi, pencuri. Orang datang lagi tengok tak ada juga pencuri. Orang marah. Ya, yang kali keberapanya betul pencuri. Ya, dia pun menjerit lah, pencuri. Orang tak datang, tak tahu tuan-tuan. Habis kena rompak rumah dia. Inilah dia. Ya, lama-lama akhirnya orang tak percaya lah. Janganlah sampai kita ni jadi macam itulah. Ya, sampai orang kata kalau dia aku tak percaya, habislah tuan-tuan. Habis. Maknanya orang yang macam ni isi neraka, naudzubillah. Kalau dia tidak bertaubatlah. Kalau dia bertaubat, kalau dia masih nak bertaubat, maknanya ada masa bagi dia untuk bertaubat. Bukannya maknanya tertutup pintu taubat dia. Ya, selagi nafas belum sampai ke batang halqum, dia masih lagi diberi peluang untuk bertaubat. Dikehendaki dengan ditulis dekat sini, dihukumkan bagi yang pertama dengan baik, benar, dan mendapat ia akan sifat dan pahala yang banyak, benar. Ya, jadi yang dikatakan ditulis, maknanya orang yang bercakap benar itu sentiasalah ditulis kebaikan dia. Ya, sentiasalah Allah Ta'ala bagi ganjaran pahala yang berlipat kali ganda. Ya, apa sebab? Kerana bersifat benar. Ya. Dan dihukumkan bagi yang kedua, yang dengan banyak berdusta, ataupun Allah cop tadi, cop orang ni pendusta, dan mendapat ia akan sifat dan dosa yang banyak berdusta. Jadi bila dia banyak berdusta, dah tentulah banyak dosanya. Sebagaimana banyak berkata-kata yang baik tadi, banyak pahala dia. Samalah. Kalau kita cakap baik saja, kat sini lah tulis. Malaikat Raqib. Malaikat Raqib tulis. Kita cakap yang baik itu, nasihat dan sebagainya. Malaikat sebelah kanan ni tulis kebaikan kita. Sebaliknya kalau kita cakap bohong, fitnah ke apa sebagainya, malaikat belah sini lah yang tulis pula. Malaikat Atid nama dia. Tulis saja kejahatan yang kita lakukan. Na'udzubillah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Syekh, iyyakum wal kadhib fa innal kadhib mujanibun lil iman. Artinya, jauhkan oleh kamu akan diri kamu, dan takut oleh kamu akan berdusta. Jadi jauhkan oleh kamu, ini dia punya makna tak berapa betul. Iyyakum wal kadzib, jauhkan diri kamu suka berdusta, suka berbohong. Fa innal kadziba, kerana berdusta itu mujanibun lil iman, menjauhkan ia akan iman.
Ya, semakin jauh dia daripada keimanan kepada rukun iman yang 6. Ya, ataupun ketika dia berdusta maka tercabut iman dia. Ya, kita ni kalau kita buat baik maknanya kita masih lagi beriman. Ya, kita buat jahat tu tuan-tuan sekalian kerana iman kita tercabut. Itu sebabnya kita buat jahat. Ya, pasal apa? Pasal iman ini dia percaya kepada rukun iman yang 6. Ya, termasuklah kepada hari kiamat, hari akhirat. Hari akhirat tu hari pembalasan. Ya, daripada apa yang kita buat. Jadi kita percaya tu. Ya, apa yang kita buat akan dibalas. Kalau kita buat baik akan dibalas baik, kalau kita buat jahat akan dibalas jahat. Jadi kalau kita betul-betul beriman, ya, kita percaya, beriman tu percayalah, maka kita tak akan lakukan kejahatan itu. Tapi bila kita dah hilang kepercayaan, kurang kepercayaan, maka itu sebabnya kita buat jahat tu. Ya, itu sebabnya iman itu cukup penting. Percaya tu cukup penting. Kita sekarang ni bukannya iman, kita sekarang ni Islam. Ya, kita sekarang ni Islam. Jadi iman kita tak tahu tuan-tuan. Iman tu dalam hati. Islam tu nampak. Ya, Islam tu nampak. Semayang tu Islam. Ya. Puasa itu Islam. Zakat itu Islam. Haji itu Islam. Iman tak tahu tuan-tuan. Iman tu antara kita dengan Allah Ta'ala. Kecuali kita buat declaration, kita declare saya sudah tidak beriman, itu ya, itu. Tapi kalau dia tak buat declaration, ya, maknanya kita tak tahu dia beriman ataupun tidak. Ya, mungkin dia melakukan perkara-perkara yang membawa kepada mensyirikkan Allah Ta'ala. Ya, maka gugurlah iman dia. Jadi mungkin dia buat tu dah di hadapan orang nampak, ataupun dia buat itu di belakang orang tak nampak, ataupun dia buat itu melalui dalam hati, orang tak tahu. Apa contoh tuan-tuan dalam hati? Dia kata apalah Islam ni, dalam hati dia kata apalah Islam ni menyusah-nyusahkan orang, suruh buat gitu buat begini. Itu dalam hati tuan-tuan. Tak siapa pun tahu. Ya, bahawa yang dia tu dah jatuh iman dia tu, ataupun imannya dah rosak. Jadi bertepatan dengan apa yang Allah Ta'ala firmankan, qalatil a'rab amanna. Berkatalah orang Arab Badui kepada Nabi, ya, ni dalam ayat Al-Quran ni tuan-tuan, amanna, kami beriman. Wahai Muhammad, kami beriman. Jadi Allah Ta'ala balas, bagi tahu, qul, katakanlah ya Muhammad, lam tu'minu, mereka ni belum lagi beriman. Mereka belum lagi beriman. Apa sebab? Walamma yadkhul iman fi qulubihim, fi qulubikum. Kerana iman belum masuk lagi di dalam hati kamu. Jadi maknanya kita ni lahir-lahir Islam lah. Pasal mak bapak kita Islam. Pasal keturunan kita Islam. Kita lahir Islam lah. Tapi belum tentu lagi beriman. Ya, kerana apa? Kerana beriman itu mempercayai rukun iman yang 6. Ya, adakah kita tergolong daripada orang yang percaya kepada rukun iman yang 6 ataupun sebaliknya? Jadi itu perlukan kepada menuntut ilmu lah, baru kita jadi tahu. Ya, apa dia pengenalan kita kepada rukun iman yang 6 tu. Kalau kita belajar, baru kita tahu kita kenal ke ataupun kita tak kenal. Ya, selagi kita tak belajar, kita tak tahu kita kenal ke kita tak kenal. Pasal ya, dia
nak mengenal Allah Ta'ala ni complicated. Ya, pasal nak mengenal perkara-perkara yang ghaib. Ya, nak mengenal Allah ni perkara ghaib lah. Benda yang kita tak nampak, tak boleh ditangkap oleh panca indera. Ya. Itu iman. Itu Nabi kata, jauhkan oleh kamu daripada berdusta, kerana berdusta itu menjauhkan kamu daripada iman. Ya, maknanya orang yang kurang imanlah suka berdusta. Orang yang mantap imannya, dia tidak akan suka berbohong. Seterusnya hadis At-Tirmizi dan Abu Naim, idza kadhibal abdu kizbah taba'ada anhul malak milam min nati ma ja'a bih. Ya, apabila berdusta seorang hamba Allah Ta'ala, sekali berdusta, nescaya jauh daripadanya oleh malaikat 1 mil. 1 mil ni 1 batu. Ya, 1 batu. Kerana busuk dusta yang mendatangkan ia dengan dia. Jadi dengan kita berdusta itu, dikatakan sini bau busuk dusta itu satu batu. Jadi malaikat jauh, tuan, pasal busuknya dusta. Jadi busuknya dusta tu simbolik lah, kita tak tahu dah sama ada berbau busuk ke ataupun maknanya jahatnya perbuatan dusta itu. Sehingga malaikat pun tak mau nak dekat. Ada satu hari, tuan-tuan, Nabi SAW bertemu dengan sahabat. Jadi Nabi berjumpa dengan sahabat ni, Nabi senyum. Beberapa kali Nabi senyum. Nabi kata pasal sahabat kata, kenapa senyum? Pasal dia ada janggut, dia ada beberapa helai. Jadi sahabat ni tak sedap hati lah. Nabi senyum ni macam perli aku ke apa ke, kan? Jadi sahabat ni kali ke yang ini, dia pun balik rumah, dia cukur janggut dia tu. Bila dia cukur janggut, jumpa dengan Nabi. Nabi masam muka dia. Sahabat kata, pasal apa tadi senyum macam aku, janggut satu lai dua lai. Ini aku cukur lah. Pasal Nabi senyum, ingatkan macam Nabi perli lah, kan? Sahabat tanyalah, ya Rasulullah, pasal apa pula kau marah? Nabi kata, aku senyum tu pasal walaupun kau janggut 2-3 helai, malaikat bergantung dekat janggut kamu tu. Tu yang aku senyum tu. Ini sekarang janggut kau dah tak ada, malaikat dah lari, dah tak ada bergantung lagi dah. Macam ni saya nak sebut, tuan-tuan. Kalau kita berbohong, malaikat jauh, malaikat rahmat tu jauh. Malaikat rahmat tu jauh daripada kita. Malaikat rahmat, malaikat maut dekat, tuan-tuan. Kalau sekiranya dah sampai masanya pembohong tu, malaikat maut dekat juga, Semana pun dia dekat juga. Yang jauh ni, yang jauh ni malaikat maut, malaikat rahmat. Macam rumah kita itulah, ada benda-benda yang malaikat tak suka, tuan-tuan, yang Allah tak suka, maka malaikat rahmat tak masuk. Malaikat rahmat tak masuk. Tapi malaikat maut masuk. Kalau malaikat maut tak masuk, letaklah anjing rumah kita tu, kan? Jadi malaikat maut tengok ada anjing, Allah, tak dapat aku nak cabut nyawa orang ni. Ataupun kita bawa kendong anjing gulu kilir, malaikat maut pun tak dapat aku nak cabut nyawa. Panjanglah umur kita, tuan-tuan. Yang dikatakan malaikat tak masuk tu malaikat rahmat, malaikat maut dia tetap masuk.
Tapi ini perlukan kepada keimanan, beriman, perlukan kepada iman. Ya, kita kata kalau kita berbohong, malaikat jauh kita. Sekali berbohong, malaikat jauh kita satu batu. Ya, ini perlukan kepada keimanan, tuan-tuan. Pasal benda tak nampak. Ya, kalau kita pakai wangi-wangian, wangilah. Ya. Tak ada nampak pun benda-benda yang dibenci kat situ, di keliling kita. Tapi ini perlukan kepada kepercayaan ataupun keimanan. Ya. Itu sebabnya awaluddin ma'rifatullah. Ya, ulama tauhid kata awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mesti mengenal Allah. Ya. Itu yang pertama sekali. Ya, kalau sekiranya kita tak mengenal Allah dan rukun iman, jadi macam mana kita nak mantap, tuan-tuan, ya, dari segi amalan. Amalan kita mantap, ya, dan kita tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang. Ya, pasal tak ada iman. Itu sebabnya kalau kalau kita pergi mana-mana, pergi kerja ke mana-mana, ya, mungkin masa mula-mula tu kita masuk kerja, dia ada ikrar. Ya, ada ikrar. Saya berjanji ni tanda tangan. Ya, lepas tu seminggu sekali ke sebulan sekali ikrar ramai-ramai. Angkat tangan. Saya ni. Penting je ikrar tu. Ya, ikrar kita ialah iman. Ya, iman itu dalam hati. Ikrarnya mana? Ikrarnya iaitu 2 kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kena ikrar. Ya, lepas itu bukannya ikrar saja, tapi kena tasdik. Ya, apa yang kita ikrar tu dengan mulut tu, dia kena tasdik. Kena sertakan dengan membenarkan dalam hati. Baru tepat. Ya, kalau kita ikrar, aku naik saksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Ya. Kalau kita sertakan dengan tasdik, membenarkan apa yang kita cakap tu dalam hati kita, barulah dikatakan orang itu beriman. Tapi kalau sekiranya kita asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah, tapi tidak sertakan dengan tasdik dalam hati, dalam hati kita tak terima, menafikan ke, ya, ataupun ragu-ragu, maka itu namanya munafik. Ya, itu namanya munafik. Cakap mulut je, dalam hati tak ada. Ya, bukan bersifat munafik. Munafik betul. Munafik betul. Munafik betul maksudnya dia ni kafir berpura-pura Islam. Orang yang bersifat munafik ialah orang yang mengucap 2 kalimat syahadah dan disertakan dengan mentasdikkan, membenarkan apa yang diucapkan dalam hati. Tetapi dia ni melakukan perbuatan-perbuatan orang munafik. Dia melakukan perbuatan-perbuatan orang munafik. Contohnya suka bohong. Suka bohong. Banyak tuan-tuan dalam kat sini ada ada hadis je. Kalau tak ada hadis pun Nabi kata arba'un man kana fi kana munafiqan khalisa. 4. 4. Sekiranya mereka ni ada, maka dia ni munafik tulen. Munafik tulen. Jadi munafik tulen tu bersifat munafik. Apa dia? Idza hadatsa kadzaba. Bila cakap bohong. Bila bercakap bohong. Ini orang yang bersifat munafik. Idza ahada ghadara. Bila berjanji mungkir. Kita kalau kita ni mungkin janji lagi banyaklah tuan-tuan, banyaklah kita mungkirkan.
Yang satu dia mungkir betul. Kita jumpa hari Isnin ni, hari Isnin pukul 10 pagi. Ya, kawan dia tunggu tak datang tuan-tuan. Itu mungkir betul. Ya, itu mungkir janji. Munafik, bersifat munafik. Yang keduanya, dia datang tapi tak ikut time. Ya. Kita jumpa pukul 10 aja hari Isnin ya. Kawan dia tunggu tuan-tuan, pukul 11 pun sampai. Itu munafik jugalah. Kalau pukul 10 lah tuan-tuan. Ya, kita ni kalau mesyuarat biasalah kan, ya. Mesyuarat. Kita mesyuarat je pukul 9.30 ya. Bukan isyak ya, pukul 9.30 ya. Bukan 9.30, pukul 10 baru mula. Semuanya jawatan kuasanya bersifat munafik tuan-tuan. Bukan munafik ya, bersifat munafik. Kalau pukul 9.30 lah. Kan? Ya. Islam mengajar kita supaya tepat masa, wal asri innal, kita baca dah selalu benda tu. Tapi kita yang buat, kita yang berjanji, kita yang ingkar. Ini bersifat munafik. Kalau kita faham bersifat munafik ini, maknanya kalau kita buat apa-apa perjanjian dengan apa sebagainya mesti syap lah. Kecuali ada hal yang tak boleh dielakkan. Jadi orang baik lah orang tuan-tuan ya. Orang munafik ni orang tak baik. Dan bersifat munafik pun tak baik juga. Munafik tak baik, bersifat munafik. Dia tiru orang munafik itu punya perangai. Walaupun kita ni beriman. Wa idza ahada ghadara, bila berjanji mungkir janji. Wa idza tumina khana, bila diberi amanah khianat. Beri amanah khianat. Ini tuan-tuan, kita punya akhir ayat sudah pun terlantik oleh kita. Tuan-tuan sudah melantik tuan-tuan punya wakil untuk menunaikan amanah rakyat. Tu dia. Jadi bukan kita patutnya kita tak ada ucap tahniah. Kita ni bila macam ni kita tahniah kan ya. Bukan ucap tahniah, ucap takziah. Jumpa YB kita ni baru-baru ni, takziah YB takziah. Bukan tahniah tuan-tuan. Pasal apa? Pasal itu bukan keuntungan. Itu bukan keuntungan. Nabi kata dalam satu hadis akhir zaman, Nabi kata apabila maksud dia, apabila seorang itu melakukan 15 perkara ini ataupun antara 15 perkara ini, Nabi kata halla alaihil bala, tunggulah bala akan turun. Apa dia? Salah satu daripadanya ialah apabila amanah dianggap satu keuntungan. Bila amanah dianggap satu keuntungan, hancurlah tuan-tuan, hancur. Bila dapat amanah, dia nampak dapat projek ini, dia jadi orang kaya. Itu yang hancur tuan-tuan. Hancur, negara jadi hancur. Amanah tu bukan keuntungan. Itu sebabnya bila Nabi wafat, bila nak dilantik khalifah, maka dilantiklah Abu Bakar. Abu Bakar tolak. Abu Bakar kata aku tak nak bagi Umar. Umar pun tolak. Kita tak tuan-tuan, kita lantiklah saya. Tapi oleh kerana antara Umar dengan Abu Bakar itu, Abu Bakar yang lebih layak, maka Abu Bakar tak boleh tolak. Dia tolak juga. Tapi oleh kerana dia yang lebih layak, dia tak boleh tolak. Kalau dia tolak, dia berdosa. Kenapa? Kerana mesti ada pemimpin. Kalau semua tolak, macam mana? Nampak tuan-tuan? Jadi maknanya, patutnya mereka yang nak dilantik ni, mereka yang paling layak.
dan mereka yang beramanah. Ya, barulah. Ya, mereka ini dulu kaya, bila jadi wakil rakyat mereka ni jadi miskin. Macam sahabat-sahabat lah. Ya, bila jadi khalifah mereka ni jadi miskin, tuan. Abu Bakar bila dia nak meninggal dunia, dia pesan, kalau aku mati nanti, tengoklah dalam kantung-kantung tu ada lebih-lebih duit tu, pulangkan balik ke Baitul Mal. Bila dia meninggal dunia, dituangkan kantung ada beberapa dinar, tuan, nak dipulang kat Baitul Mal. Ya, kita bukan nak pulang, ya, berbilion-bilion, tuan. Ya, masa belum jadi ada jawatan miskin, bila berjawatan sekejap je jadi kaya raya. Allah Akbar. Ini dah kata hancur, tuan, hancur lebu. Ini katakan bala ni. Ya, bala Allah Taala kepada bila berlaku pecah amanah ataupun menganggap amanah itu sebagai satu keuntungan. Ya, macam kita dulu dapat surat kerja, tuan-tuan. Tuan-tuan dapat surat tawaran kerja. Oh, tawaran kerja ni berjaya ni. Oh, seronok, tuan-tuan. Ya. Itu apa yang dia tengok? Apa yang tuan-tuan tengok? Tengok gaji kan. Starting tak tahu naik ni. Lepas tu ada allowance ni, allowance. Wah, banyak allowance ni. Ya. Itu dia tengok, tuan-tuan. Tak faham kita kan, tak faham. Ya. Patutnya kita tengok apalah amanah aku dapat ni, amanah ni aku dapat tunai ke tak dapat tunai. Pasal ini akan dia soal di akhirat besok. Kita pecah amanah. Ya. Ini munafik, orang yang suka pecah amanah. Jadi kalau kita ni orang berkata kita ni orang beriman, kalau kita suka pecah amanah, kita ni bersifat munafik. Ya, Nabi kata innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu duduk di bawah kawah api neraka jahanam. Pasal munafik ni dia berpura-pura kan, ya, kalau orang kafir ni memang dia kafir dah. Kita faham dah. Munafik ni orang berpura-pura, na'udzubillah. Ya. Ini cerita bohong ni, tuan-tuan. Ya, ini cerita bohong. Janji bohong, ya. Masa bulan-bulan raya janji pumpang. Bila dah habis bulan raya, dapat jawatan, bohong, tuan. Bukan saya nak kata sesiapa, tuan, ya. Maknanya siapa, jangan kita lakukan perkara ini. Ya, kita nak sengsara di dunia, nak sengsara di akhirat. Ataupun kita nak bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Itu yang kita nak. Ya. Kalau kita nak bahagia di dunia, sengsara akhirat, terpulanglah. Ya, terpulanglah, tuan-tuan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yasar'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Wa hasbunallahu ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.